Manusia, tuan-tuan, dia punya hidup berlegar dalam kepentingan dirinya. Maka itulah yang disebut oleh Allah, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu amat suka kepada keberuntungan. Jadi oleh kerana paksi kepada pergerakan ataupun asas kepada aktiviti manusia itu adalah keberuntungan, maka kita sebagai orang yang diberitahu ataupun dididik oleh agama, maka kita tak boleh menafikan akan hakikat itu. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, apabila kita diajar mengenai ikhlas, maka kadang-kadang ada orang sebut, dia kata ikhlas itu kita buat sesuatu dengan tak harap apa-apa. Jadi saya rasa kenyataan itu agak kontra di antara apa yang dia cakap dengan apa yang Allah cakap. Jadi dia kata ikhlas bermaksud buat sesuatu tanpa apa-apa. Maka saya pun bertanya sendirian, adakah orang buat sesuatu ni tanpa apa-apa? Jadi tuan-tuan, saya rasa benda itu sukar untuk diterima kerana Allah sebut innal insana lahubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu amat suka kepada keberuntungan. Jadi tuan-tuan, cara yang betul untuk mengungkap dorongan manusia untuk berbuat sesuatu ialah dengan melihat apa yang manusia dapat dari sesuatu, dan dapat itu pula terbagi kepada dua, apa yang dia dapat secara langsung dan apa yang dia dapat secara tidak langsung. Dan yang dapat secara langsung iaitu apa yang dia dapat dan dia suka, dan apa yang dia dapat tapi dia tak suka. Sama juga yang tak langsung, apa yang dia dapat dia suka, dan apa yang dia dapat dia tak suka. Jadi tuan-tuan, di atas paksi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus manusia. Dan tuan-tuan, telah menjadi ketentuan Allah bahawa Allah itu mengambil sikap untuk dia tidak kelihatan. Dia dah buat keputusan begitu. Bila diminta kepada dia untuk memperlihatkan dirinya, maka dia sebut qalalan tarani. Jadi perkataan kamu tidak mampu melihat aku itu, semua ulama tafsir mengatakan tidak mampu melihat itu di dunia. Di akhirat, ulama ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan bahawa kita semua boleh lihat Allah. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, iaitu ila rabbiha nadhirah. Wajah orang yang berada dalam syurga itu nadhirah, iaitu berceria, bergemerlapan kerana mereka melihat Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat keputusan bahawa kita tak boleh tengok dia, maka orang sufi mana boleh lawan keputusan itu. Dah dibuat keputusan begitu. Jadi orang sufi dia tak lawan Tuhan, cuma dia mencari dari selok-selok ataupun dari kepelbagaian ketentuan Allah itu, bagaimana seharusnya mereka tadi berinteraksi. Itu sahaja. Mereka cuba memahamkan kita akan ketentuan Allah dan mengajar kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam kepelbagaian ketentuan itu dan kita selamat dalam menggunakannya. Jadi tuan-tuan, Allah SWT telah membuat keputusan dia tak akan memperlihatkan dirinya.
ada beberapa peristiwa Allah perlihatkan dirinya. Misalnya Musa alaihi salatu wassalam, misalnya baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan, mengikut kaedah berfikir dalam agama kita, apa-apa yang berlaku secara jarang-jarang, ianya thubut, iaitu ada, tapi dia tak boleh sentiasa dipakai. Benda tu tak boleh nafi bahawa baginda melihat Allah. Tak boleh dinafikan bahawa Musa bertemu dengan Allah. Yang tu tak boleh nafi. Tapi tak bolehlah kita guna dua ayat itu untuk mengatakan semua kita boleh tengok sebab Nabi tengok. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita manusia biasa, jauh sekali untuk menjadi orang yang dipilih seperti baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda Musa alaihi salatu wasallam, maka lebih baik kita berbicara dalam konteks dan kerangka kita. Kita manusia biasa. Jadi bila kita manusia biasa, kita menerima ketetapan bahawa Allah itu tidak boleh dilihat dan dia tidak akan memperlihat. Dua lah. Iaitu kita nak tengok dia tak boleh, dia sendiri pun tak akan memperlihat. Jadi tuan-tuan, bila kita berfikir pada titik itu, kita rasa macam Allah kita ni tak ada lah. Rasalah. Sebab kita tak boleh tengok dan dia tak boleh memperlihatkan. Dan perkataan tak boleh itu bukan bermaksud tak mampu, ya. Tak boleh itu kerana ketetapannya sudah begitu. Jadi tuan-tuan, oleh kerana Allah itu membuat ketetapan, dia tidak akan memperlihatkan dirinya, tapi dia hanya berjanji untuk tidak memperlihatkan dirinya, tapi dia juga berjanji dalam waktu yang sama untuk masuk campur urusan kita. Jadi bukan dia tidak perlihatkan dan dia biarkan kita seperti anak penyu yang keluar daripada pantai itu masuk ke laut, langsung tak ada monitoring dari mak ayahnya. Jadi Allah SWT kata, aku hanya tak memperlihatkan diri aku, tapi kesan campur tangan aku dalam hidup kamu nyata. Itulah yang disebut dalam surah Hadid, huwa zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di mana Allah menyebut dua sifat yang kontra, yang kita panggil dia mustahil. Dia zahir dan dia batin. Jadi macam mana dia zahir, dia batin dalam satu masa, sedangkan dua benda itu adalah tak mungkin berhimpun dalam satu masa. Ulama tafsir mengatakan zahirnya Allah ialah campur tangan dia, batinnya Allah ialah dirinya. Jadi dirinya itu batinlah, tak nampak, tapi campur tangannya nyata sangat-sangat. Jadi tuan-tuan, bila kita dah faham di atas akidah itu bahawa Tuhan kita telah membuat ketentuan untuk kita sebagai manusia yang biasa, dia tidak akan memperlihatkan dirinya melainkan di akhirat, tapi dia tidak membiarkan kita sendirian kerana dia akan masuk campur dalam semua urusan kita. Jadi kalau macam tu kan tuan-tuan, kita tak adalah risau sangat. Kita tak adalah risau sangat. Macam kita dulu ayah kita hantar kita pergi duduk asrama. Sekarang tak adalah takut sangat sebab ada telefon, malam-malam boleh video call dengan mak ayah. Dulu masa kita pergi duduk asrama, ayah kita letak tu, dia cakap kat ustaz, buatlah apa yang patut, jangan mati dengan patuh ya. Betul kan, kita duduk asrama, tengok ustaz tu kat tak tahulah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan duduk MCKK, sekolah baik-baik lah. Ambo duduk sekolah tahfiz tu kan, ayah pula cikgu besar, nya pesan begitu, nya bagi lesen besar, jangan mati, jangan patuh. Sedak timbuk kawan tu kena tu. Lepas tu nak cerita apa, telefon tak ada.
Surat lagi jauh duduk tengah hutan kat Kuban Bujuk tu, kat gambar budak duk main kerbau tu situ. Dalam hutan. Sekolah pula tak ada pagar, hak adanya hutan, dalam tu ada babi hutan, tak boleh nak lari tuan-tuan. Macam mana? Tapi kita tahu, kita nampak ayah bayar yuran. Ayah bayar yuran. Dia bagi duit. Kan? Jadi dia tu tak nampak dah. Jadi dengan sebab kita tahu dia pesan kita dengan seorang yang kita boleh percaya, yuran makan dia bagi, duit belanja dia bagi, sedihlah sikit. Tapi yang baiknya kita berdikari. Semua kena buat sendiri. Semua kena buat. Jadi dapatlah kita faham ada sebab Allah sengaja buat macam tu. Ada sebab, iaitu dia sengaja kita hidup di dunia ni, dia tak perlihatkan dirinya supaya kita ni tak manja sangat. Kita hiduplah, tapi dia tak biarkan kita begitu. Kenapa? Kerana dia ada malaikat pegawai dia yang dia utuskan. Wal adiyati dhabha. Ada malaikat yang datang pergi, ada malaikat yang turun dari langit, ada malaikat yang jaga kita, ada malaikat yang jaga mata. Maksudnya betul dia tak tunjuk diri dia, tapi campur tangan dia untuk jaga kita terlalu nyata. Jadi tuan-tuan, bila kita faham begitu, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita ni meneruskan perjalanan secara berdikari, iaitu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi bila dia suruh kita berdikari, dia pun buatlah kita ni lemah. Kerana dia buat kita lemah, maka kita akan usaha. Bila kita lemah, maka dalam usaha kita tadi, kita akan buat silap. Maka sebab tu dia cakap kat kita, aku tak kisah sangat dengan silap tu. Aku tak kisah sangat dengan silap. Aku kalau banding kamu buat satu benda dengan kamu aktif, tapi dalam waktu yang sama kamu silap, aku ignore je silap tu. Yang penting kau buat, sebab aku nak kau buat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah cipta manusia ini di dunia untuk dia susah. Dia kena usaha. Jadi bila dia usaha, maka pastilah dia gagal, dia silap, dia apa. Maka usaha manusia tu jangan berhenti, teruskan. Dan bila kamu silap, aku tak kisah sangat pasal silap tu. Buktinya, walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalaulah Allah terus menghukum setiap kali manusia buat silap, habis mati manusia. Cuma bayangkan, Haji Noah buat silapnya sepok rapat dinding. Hak tu buat silap rapat, akhirnya saya tengok orang kena penapa belaka. Lepas tu saya pun buruk sangka kat tuan-tuan, saya juga kena penapa. Mana nak hidup Jadi sebab itu bagi Allah, aku tak kisah sangat mu silap tu, tapi aku nak tengok mu buat tu. Mu buatlah. Jadi bila kita buat, kita silap, kita buat, kita silap, lepas tu kadang-kadang kita buat, kita dapat capai sesuatu, maka bermaksud itu yang Allah nak tu, iaitu kita bergerak, kita bekerja. Jadi sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan tengok cara ulama sufi mereka mengajar berbeza dengan ulama fiqh. Ulama fiqh ni dia terpengaruh dengan Tok Qadi, dia nak jadi Tok Hakim. Dia sebab tu kalau dia mengajar fiqh tak ada kerja lainnya marah orang. Hak ni tak betul. Hak ni batal. Hak ni tak sah. Hak tak betul. Tak cakap betul, salah, tak sah tu kerja Tok Qadi tu tuan-tuan. Hakim mana dia ada cakap lain. Hakim dia kata awak salah, awak dia dapati salah tapi tak teruk sangat, itu kerja tu hakim, bayar gaji mahal tu. Jadi ustaz fiqh lah gitu dia mari, tak betul ni ajian luar baca ra tak cukup 2 kali getah. Tu Bismillahirrahmanirrahim.
3 kali bergetah. Itu cara ustaz fiqh. Ustaz tasawuf tuan-tuan, dia tengok tuan-tuan baca Quran walaupun salah, dia kata baca je lah, baca. Sebab dia tiru Tuhan tu lah. Sebab Allah tu kalau dia nak kira kita ni buat perform tuan-tuan perfect sangat, pakai dok belakang lah kan. Ambo yakin sembahyang subuh tadi kalau khusyuk daripada takbir sampai salam pun tu email. Tuan-tuan, ambo tanya tuan-tuan, rakaat kedua baca gapo? Maksudnya tak tahu ke mana tuan-tuan. Tak bukan hari ni sembahyang subuh. 90 tahun dah sembahyang subuh dah lagu tu. Jadi kalaulah Allah tu kira tak betul dia lempang dah, tak pakai masuk neraka belakang lah tuan-tuan. Tapi dia kan macam tu. Awak mari sembahyang, awak buat. Pada Allah itu sudah ada suatu kesungguhan untuk buat dan dia harus dihargai. Jadi seolah-olah Allah ni kan tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tanya saya, boleh tak ustaz simpulkan Allah ni, kita duk ngaji kan, kita belajar pasal Allah ni, dia ada nama dia banyak lah kan. Boleh bagi tak 2 sifat yang paling teras ada pada Allah, 2 sifat yang paling teras ada pada Nabi, 2 sifat yang paling teras ada pada Abu Bakar, 2 begitulah. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya jawab Allah ni ada 2 sifat yang paling utama dia buat. Pertama, dia suka sorok aib orang. Dia sorok apa saja aib yang ada dengan manusia, dia cuba cover. Itu yang pertama Allah. Yang kedua, dia suka mendorong. Dia dorong semacam, dia dorong. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia yang buat manusia tu lemah je. Kalau dia nak lempang manusia, kan? Tak betul lah. Sebab dia dah buat satu makhluk yang tak salah langsung, nama dia malaikat. Dia buat satu makhluk yang tak pernah betul, nama dia setan. Jadi kalau dia nak lempang, dia lempang setan tu. Kalau dia nak puji, dia pujilah malaikat. Sebab makhluk. Tapi tak sedap tuan-tuan puji orang yang tak pernah buat salah. Hamba tuan-tuan, hamba. Tapi kalau kita puji orang, kita tak jangka, itu seronok tuan-tuan. Macam bini kita lah tuan-tuan. Kita dengan bini kita ni menua sekali. Dia bukan membesar dengan mak ayah. Betul, menua tu sekali dengan dia. Jadi bila hidup lama dengan dia tu, dia jadi macam serasi. Ya? Kita berasa nak makan pucuk paku, dia pun pergi beli pucuk paku juga. Tapi oleh kerana kita boleh agak dia nak masuk apa, tu yang kadang-kadang tak lalu tu. So kita balik, aku dah agak dah, yolo sungguh. Kan dia jadi mendata begitu. Tapi cuba sekali-sekala surprise. Tak diduga, maka perkara yang tak diduga itu menjadi lebih teruja berbanding dengan perkara yang begitu tadi. Jadi sebab itu Allah Ta'ala dia ada senjata yang paling ampuh, iaitu yang akhir surah Yasin tu kan, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Dia ada senjata dia tu, tak pernah luput dan sebagainya. Tapi dia guna sokmo kah? Tak guna sokmo. Jadi bila dia tak sentiasa guna, sekali dia guna, wah hebat sangat. Jadi manusia ni kan tuan-tuan, bila dia tengok satu benda kerak sangat, jadi benda tu dia kalih dah tuan-tuan. Dia kalih tu maksudnya dia tak ada apa sensor dia, dah habis dah. Jadi sebab itu orang sufi kata, jangan ambil dunia ni sekaligus banyak. Nanti dunia itu membebankan kamu. Tapi ambil sikit-sikit, dia punya keterujaan tu tak habis ya. Sikit. Kan bila orang wawancara Tuan Dr. Mahathir, apa yang jadikan kamu sihat? Kamu makan yogurt ke? Tuan Dr. Mahathir senyum, mana ada yogurt? Dia bukan keluarga kaya pun.
Tapi dia kata masa makan tu bila dah rasa sedap berhenti. Sebab dia kata esok boleh makan lagi. Kalau rembak pun habis, heart attack mati selalu. Betul kan? Betul juga dia jawab. Betul tu. Walaupun dia tak mari kelas tasawuf, nampaknya dia serupa dengan orang tasawuf tu. Kan saya kata, jangan nak ambil banyak-banyak, ambil sikit-sikit. Ambil sikit, esok ambil lagi. Lusa boleh ambil lagi. Maka kita boleh kawal keterujaan tu. Tapi cuba ambil banyak sangat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang sufi kata benda tu berlalu begitulah. Jadi kata orang sufi, Allah ni dia ada dua sifat. Satu, dia suka cover kita, mana tak elok tak apa benda dia sorok. Maka sebab tu dia marah sangat orang yang buka aib orang, sebab bercanggah dengan perangai dia. Dia Tuhan yang tahu semua aib kita pun tak buat perangai macam tu. Kita manusia yang hanya tahu sikit je daripada ilmu yang tersorok itu, kita dah dedah. Dia tak suka lah. Sebab mu tak frekuensi dengan aku, tak masuk link, kata orang Kelantan. Jadi bila mu tak masuk frekuensi dengan aku, maka nak jadi hamba aku macam mana? Mu mestilah masuk frekuensi dengan aku tadi. Jadi aku sebagai Tuhan suka sorok aib orang, aku nak sangatlah sorok. Tuan-tuan, hamba rasalah kalau hamba ni jadi Nabi, habis orang tahu nama munafik di Madinah. Sebab tu hamba tak layak jadi Nabi. Tapi tuan-tuan janganlah gelak kat saya, tuan-tuan pun lebih kurang juga lah kan. Nabi tu tuan-tuan, Allah dah beritahu kat dia ada 500 orang yang ada di Madinah itu munafik. Dia tak pernah pun buat memo senarai. Ya, pergi kat papan kenyataan masjid. Berikut adalah nama-nama mereka yang telah confirm neraka di atas kesalahan munafik. Abdullah bin Ubay, bla bla bla. Hanya dia sebut. Dia tak sebut pun. Jadi kalau dia jadi Nabi pun yolo lah tuan-tuan. Dia tiru sangat perangai Allah, suka tutup aib orang. Dan dia tahu kawan-kawan yang 500 orang tu asyik duk serang dia, duk caci dia. Saya kata Allahu Akbar. Dia meniru ataupun mencontohi Allah. Allah kan lagilah tahu pasal kita. Cuba tuan-tuan, kalau andaikan tuan-tuan ni jadi Tuhan, andaikan, saya rasa tuan-tuan akan mati gila gitu yalah tuan-tuan. Misalnya tuan-tuan dengar hadis ini. Apabila seorang manusia tu meninggal dunia, orang tu meninggal dunia, dan kita sebagai Tuhan tahu apa hak manusia tu buat, betul kan? Tahu. Tiba-tiba takdirnya baik, mati malam Jumaat. Mati malam Jumaat. Dia sebenarnya nak mari berak masjid, tapi yang masuk masjid malu nak pergi berak terus, buatlah baik sikit, duduk ujung-ujung kelompok orang baca Yasin tu, duduk metah lepas tu nak pergi berak. Duduk mati tuan-tuan. Jadi kita nampak dia mati malam Jumaat tengah baca Yasin. Dah dia nak berak ya. Pergi masjid. Tak ada apa pun. Allah pula kita yang kalau jadi Tuhan ni tahu dia ni kelentong. Kita tahu dia hidup ya. Lepas tu bila dia meninggal dunia, jenazahnya dimandikan, di kafan, letaklah. Semayang pula jenazah lepas semayang Jumaat. Ramai orang. Betul kan? Jadi sebelum semayang jenazah, semua orang cerita, arwah ni mati masa baca Yasin. Jadi semua reputasi dia hak tak baik tu, hak Allah tahu tu, tak nampak. Yang nampaknya dia mati tengah baca Yasin malam Jumaat. Semua orang kata Allah bertuahnya arwah ni. Malaikat roket atik dia kata tak betul lah. Malaikat roket atik dia tahu tu, kawan tu gitu tu. Tapi dek kerana malaikat itu diajar supaya cover aib orang, Allah tu pula perangainya suka cover tu kan. Ada kita pun duduk ada. Maka Allah pun utus satu golongan, satu kelompok malaikat mari dengar kawan-kawan si mati kata. Jadi mestilah kawan-kawan si mati kata bertuah, baik, bla 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 begitu kan. Jadi bila sudah jenazah itu dikebumikan, maka roh tadi pun diangkat naik.
Bila roh diangkat naik, bertemulah dengan Allah. Allah kata, wahai hamba-Ku, aku kenal mu siapa. Kan dia kata, aku kenal mu siapa. Maksudnya tak baik manalah. Kenal lah mu tu siapa. Tapi hak tu hak mahal tu. Tapi oleh kerana kawan-kawan kamu pakak duk kata mu tu baik, maka aku kira terima hak kawan kata lah. Allah, tuan-tuan, mujurnya Allah tu perangai dia macam tu. Kalau Allah tu strict macam JPJ perempuan, nanya tak maaf kalau ada orang JPJ sini. JPJ tu strict dah banding dengan polis perempuan pula. Allah, dia tahu sama je kan, betul lah. Jadi kalau jumpa Roblox, jumpa JPJ, lepas tu tengok perempuan kat, pakai mengaku je lah, ya puan, saya buat. Dia tak ada dindong-dindong dah. Kalau polis trafik tu kena cara berlakon tu lepas juga, betul kan. Ambo pernah mati rotek polis trafik, belak sudah. Kita pun ambil piyah letak. Lepas tu buat tak tahu. Dia kata, cik salah ni rotek mati. Tak teringat kereta banyak, manusia mati pula. Hamba dia ingat tak mati lagi. Lepas tu dia kata, ustaz kau ni, beringatlah pergi bayar rotek tu. Terima kasih. Boleh lagi polis trafik JPJ, dua sama. Rotek so insurans satu lagi, kena 300 so 600 ringgit, betul kan? Jadi maksudnya kalau Allah tu macam JPJ perempuan tu, nanyalah kita. Tapi sebab dia tu, Tuhan tu memang suka cover orang, jadi dia tahu kita tak baik pun, okey lah, tapi bila dah sampai akhirat dia kira lain lah. Tapi untuk stage pertama dah kawan-kawan kata baik, maka dia terima je lah baik. Jadi bermaksud, tuan-tuan, itulah perangai Tuhan kita tu, suka sangat cover lemah kita. Yang kedua, dia suka mendorong. Dia tak suka punish orang. Dia dorong. Sebab apa dia suka dorong? Kerana dia sendiri yang buat makhluk itu tak sempurna, makhluk tu lemah, makhluk tu gelojoh, makhluk tu zalim, makhluk tu jahil. Dia yang buat macam tu. Bila dia buat macam tu, tiba-tiba dia strict. Tidak Rahman lah dia, tidak Rahim lah dia, kan, tidak Aziz lah dia, tidak Khabir lah dia. Sebab dia yang buat. Jadi kerana itu dia dorong kita, dia dorong. Jadi bermaksud seolah-olah kita dapatlah faham bahawa dalam kita meneruskan perjalanan ni, kita perlu benda yang dorong kita. Kita perlu benda yang dorong. Jadi Allah, dia tak boleh nak mari direct tu kan, tadi kita sebut dah, dia tak akan mari dalam hidup tu. Maka dia nak dorong. Sebab dengan dorongan tu kita bergerak. Maka dibuatlah beberapa dorongan. Antara dorongan yang paling besar mendorong seseorang itu untuk terus buat ialah pujian. Ialah pujian. Puji ni satu benda yang cukup miracle. Duit tak habis, tapi dia miracle sangat. Saya ada seorang hakim, dia ngaji tasawuf dengan saya. Dia kata, ustaz, mari ya ustaz, kita makan-makan dengan hakim-hakim pencing. Itulah kan, pergi. Kita pun pergilah makan di Melaka dekat satu golf club dengan hakim-hakim pencing. Masuk je dalam majlis tu, dia puji saya daripada mula masuk sampai sudah. Puji. Saya tak tahu, saya balik dari Melaka ke Sungai Buloh tu berapa jam. Saya khabar-khabar siapa Sungai Buloh, dia punya tak. Saya tak tahu saya bawa kereta mana, pukul berapa. Habis je makan malam tu, tak khabar dah. Siapa Sungai Buloh? Siapa dah? Puji punya penasaran ya, contoh dia kembar. Puji itulah. Lepas tu ada satu hari saya pergi ceramah di Terengganu, ada kaitan dengan istana, bolehlah payment agak besar.
Itu pun terkejut, bolehlah dekat 2,000. Lepas tu pergi ke Afa Batik tu, beri baju batik mahal lah. Bila lagi nak beli ke tak ada, tu ya duit tak adanya. Jadi belilah baju batik comel 2 helai. Balik. Satu pagi pergi ke Universiti Melaya mengajar pakai batik tu. Mahal kan? Selalu duk pakai batik hari-hari je. Yang 7 riyah tu je. Jadi yang mahal ni. Ada seorang datin, muda lagi orangnya, comel. Dia puji saya. Dia kata, Ustaz, segok sungguh hari ni. Kalau Datuk mati, rasa nak kau Ustaz. Dia kata gitu. Saya tahu dia nipu. Manalah dia nak ke saya, betul kan? Sebab Datuk tu tak mati lagi lah. Dia bukan. Hari tu tuan-tuan, saya tak makan. Kenyang. Rasa puji gitu, tuan-tuan. Jadi nak sebut puji ni tuan-tuan, dia punya penasaran, dia dorong, dia jadi gitulah tuan-tuan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ni dia tahu manusia tu gitu. Kan dia tahu kita ni bila kena puji tu Allahu Akbar. Orang Kelantan dia panggil pong. Kena pong tu kan. Gitulah. Jadi orang sufi kata, kalau itulah yang Allah guna untuk mendorong orang, kenapa kita nak marah kau puji tu? Kan apa nak marah kau puji tu? Jadi sebab itu dalam aliran pemikiran Sufism ada 2 aliran. Satu aliran yang melihat pujian itu negatif sangat. Satu aliran lagi melihat pujian itu positif bersyarat. Jadi saya memilih aliran kedua, iaitu pujian itu tidak salah, tapi kena ada syarat-syarat tertentu. Jadi mungkin tuan-tuan dengar ustaz lain yang mengajar tuan-tuan, kita tak boleh puji orang, nanti orang riak lah apa semua tu. Mungkin dia bermazhab pertama tadi. Jadi kerana dia melihat pujian tu negatif, maka risiko berlaku pada dia tak reti puji orang. Sebab orang tak pernah puji dia. Dan saya melalui masa tu tuan-tuan. Kerana saya ni tak comel, kulit pun tak berapa cukup vitamin C. Ni kalau garu tu putih keluar, betul kan? Jadi tak comel lah. Mak selalu duk kata, petihmu Faisal potian jambai kapung kan? Dia botian kayu tu berkulak apa, dia kata gitu. Nampak sapak tua walaupun pakai Fair and Lovely, Johnson and Johnson, tak menjadi dah. Jadi bila kita tak comel, dah lah ngorak orang tak si, birthday kita tak ada siapa ingat. Jadi kita besar dengan tak ada orang puji, tak ada orang peluk, kakak besar gitu je. Jadi bila saya membesar begitu, saya pun tak reti lah nak puji orang. Sebab orang tak pernah puji saya. Jadi saya pun tak reti puji orang. Jadi bila saya kahwin, anak isteri selalu duk merajuk, baba lupa tarikh hari jadi. Ada yang tarikh hari jadi. Sebab orang tak pernah sambut hari jadi gitu. Jadi takkan kita nak ingat hari jadi dia. Jadi saya negatif sangat dengan puji. Apa puji-puji ni? Riak. Apa? Melalui satu proses itu. Tapi bila dah duduk mesti Melaya, pergi kursus, nak jadi ketua yang efektif, kena pandai hargai staff, kena ingat hari jadi. Mak Saleh lah yang ajar tu. Dia kata-kata, ada bagus juga dorong orang. Jadi kita pun mula belajar. Barulah pandai ingat hari jadi bini, hari jadi anak, hari jadi mak. Dan bila kita pandai puji tu, kita nampak sangat orang yang kita puji, kita dorong tu sengih. Kan nak nampak sangat. Baru kita faham, oh selama ni aku nganut mazhab tak betul. Mazhab yang melihat puji tu negatif ya. Jadi mulalah pindah mazhab. Kan? Bukan pindah agama. Mazhab tu yang mengatakan puji tak baik tu saya pun dah tinggal. Saya lebih suka kepada puji, tapi puji itu bersyarat. Jadi itulah yang nak disebut oleh Tuan Syekh dalam hikmah pagi ni. Gitulah. Di mana kata Tuan Syekh, iza madahaka madihun. Bila orang mula puji kamu, biasanya dia puji kerana dia nampak yang elok-elok pada kamu. Bukan kerana kamu tak ada yang buruk. Dia nampak yang elok-elok. Jadi bila Allah SWT detikkan pada seseorang,
untuk memandang kita, dan dia luruskan pandangan orang itu supaya hanya nampak yang baik. Bukan kerana masa dia tengok kita tu kita tak ada yang tak baik, ada, tapi dia tiung mata tu begitu. Masa ambo nikah dengan bini ambo, kita adalah sikit lebih kurang bersanding, kursi pun pinjam hak balai raya je, tak ada lah tu duduk ambil gambar. Bila ambil gambar kan ambo tengok gambar ambo dengan bini ambo tu supaya berdera peheh kan, seorang gelap menyok, seorang lagi putih melepuk. Jadi kita pun malu nak tengok gambar tu, tapi dah dia nak kita tu kira okey lah tu. Dah lama dah jadi bini, kita pun tanyalah, awak ni buta warna kah? Tanya dia. Kata tak ada, abang lah buta warna, saya memang buta warna pun. Lepas tu dia kata, kenapa tanya gitu? Saya tengok kat cermin banyak kali dah saya tengok, tak nampak comel langsung saya. Macam mana awak nak? Dia kata, orang ni bini saya jawab, orang ni kadang-kadang pernah buat silap, dan kesilapan terbesar saya ialah jatuh hati pada awak. Katakan itu tersilap. Jadi tuan-tuan, betul itu. Lepas tu dia pun kata, janganlah terasa tu gurau je. Dia kata, saya suka orang hitam sebab orang hitam ni bla bla bla. Jadi bermaksud tuan-tuan, saya tak handsome pun, tapi Allah yang lorong tiung mata dia tu minat kita. Nak kata mana? Kita nak kata mana tuan-tuan? Tuan-tuan, saya dengan Zakir Naik, hamba rasa sama tak handsome je, tapi macam mana Allah Ta'ala tiung kepala sebahagian besar manusia pakat masuk Islam dengan dia? Patutnya pakat masuk Islam dengan tuan-tuan lah, lebih handsome dari Zakir Naik, tapi seorang tak masuk. Dia masuk dengan dia sebab Allah lah yang tiung tu jadi gitu tu. Jadi dia boleh apanya. Jadi sekarang tuan-tuan, Allah tu dia tak mari gitu tu, tapi dia dorong seseorang supaya puji kita. Jadi bila dia puji kita, maka kita pun terdorong. Sebenarnya mari dia belaka tu, dia gerak hati orang ni, dia buat begitu, dia buat begini. Jadi kita yang belajar tasawuf, kita pertama sekali bila dapat orang puji, maka kita jangan duduk perasan. Jangan duduk bila orang puji kita pun jawab, tengok orang lah pula. Betul kan? Jadi kalau tuan-tuan jawab gitu, puji dah tak baik, puji dah memakan tuan-tuan. Rugilah kan begitu. Kita sebenarnya nak dari pujian itu bukan memudaratkan kita. Kita nak dari pujian itu mendorong kita. Sebab kalau tak ada puji, letih juga tuan-tuan. Tuan-tuan, ni cerita betul lah, tak malu dekat tuan-tuan, sebab kita berkawan. Saya bagi makan anak murid saya 4 tahun, tak ada seorang terima kasih. Dekan tak terima kasih, universiti tak terima kasih. Sedangkan apa yang saya buat itu letih dan tak dikira pun dalam KPI. Oh tuan-tuan, nak teruh tu, bini marah, duk kolik, duk tolong orang, baik tudung bininya bebel tegak, papa kata aku kena buat. Pada tahun lepas bila naik chancellor, suruh warga Universiti Melaya ambil cakna tentang anak murid yang susah. Dia sebut dalam ucapan masa convocation seperti seorang pensyarah di Akademi Pengajian Islam yang macam Popeye boleh spinach tu. Semangat sungguh tuan-tuan nak buat. Dia tak ada bagi apa-apa pun kat saya, tapi dia sebut je, kita rasa ada orang hargai. Jadi yang tukang sebut tak rugi apa pun, betul kan? Tak ada apa-apa yang dia kena bayar kau ni, tak ada apa pun. Tapi bila dia sebut pada satu khalayak, lepas tu dekan pun terus record, lepas tu hantar kat saya. Sampai sekarang saya simpan. Ya, dia memberi suatu inspirasi untuk terus, kerana dia puji itu dorong. Dia tak bagi duit pun, dia tak bagi apa pun, dia hanya beri perkataan.
Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, fahamlah kita bahawa puji itu miracle sangat, ajaib sangat. Tapi kena ingat begitulah, kalau kita terlebih beri daripada sepatutnya, orang yang kena puji itu mati. Tapi kalau kita beri pada kadar yang patut, orang yang kena puji tadi, dia akan membesar dan terus jadi positif. Jadi tuan-tuan, orang sufi melihat pujian itu ialah datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Bukan datang dari manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk campur dalam urusan kita dan dia mula suka dengan usaha kita, maka dia gerakkan hati seseorang. Orang yang tu pula dia pergi tengok benda yang nampak baik. Lembaga LPU diberitahulah, dah VC sebut, pengerusi LPU Insi Melaya nak pergi tengok lah budak-budak makan, dan dia tak beritahu kat saya. Jadi kalau dia beritahu kan senang, saya masak nasi hot sedap sikit baru nampak begitu. Saya tak tahu. Satu hari saya terfikir bangun-bangun pagi, budak nak masak gapo ya? Hari ni aku masak khutuk daging lah. Agak mahal lah sikit kosnya, tapi rasa nak masak khutuk tu. Masalah khutuk daging, buku-buku kat anak murid. Tiba-tiba pengerusi LPU datang, buka ambil nasi, makan khutuk. Pengerusi pula orang Kelantan. Oh, orang kata sedap. Pada hari lain tak setara tu pun. Tuan-tuan ingat, siapa yang catur tu? Dia lah. Sebab saya tak catur, saya tak tahu. Saya tak tahu, dia tak tahu. Tapi jadi comel je. Gak pengerusi LPU akak tangan. Oh. Beres. Betul kan? Maksudnya benda tu jatuh, dan dia pun mula cakap dekat dekan pun mula sebut, kita pun rasa terima kasih, begitu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, benda tu saya sebagai orang yang kena puji, kena ingat benda tu mari dari Allah. Betul kan? Ada lemah saya pun takkan tiap-tiap hari nak masak khutuk botok kepalanya tuan-tuan. Kalau hari masak telur gebuh tu, dia tak marilah pula. Jadi begitu. Jadi bermaksud ada benda yang Allah Ta'ala tunjuk dan kita disukai, maka jadi gitu. Dan tuan-tuan boleh perhati dalam hidup tuan-tuan tu macam tu. Kadang-kadang tuan-tuan duduk di pejabat, tuan-tuan rasa tak ada buat apa, tiba-tiba sebelum pencing boleh datuk shift. Betul kan? Ada kawan tu kerja separuh mati, belanggar 6 kali, tak ada pun jaksa bakti pun tak lagi tuan-tuan. Tapi ada. Jadi bermaksud bila Allah beri seseorang, menilai kita dan dia nampak baik pada kita, kemudian dia puji, dia beri anugerah, orang sufi kata supaya puji itu tidak memakan kamu, supaya kamu tak rosak dengan puji itu, kamu kena tengok Allah dulu. Allah yang beri. Dengan sebab dia tutup aib kita, maka orang yang menilai kita tu dia tak nampak hak mana kita buat. Kami di universiti kan, dia ada beberapa dia panggil understanding, benda yang kita faham tapi tak tulis. Misalnya kita mesyuarat, kita rasa nak sembelih calon tu, nak suruh dia gagal lah. Jadi tak ada dalam peraturan menggagalkan calon, tapi kita tahulah cara nak gagal. Kita tengok budak tu, kita pun lantik pemeriksanya semua profesor perempuan yang tak kahwin. Oh, mati budak tu tuan-tuan. Profesor perempuan, lepas tu tak kahwin pula, dia tak ada kerja apa di rumah, koma pun dia komen tuan-tuan, koma titik, budak tu mati lah. Mati budak tu bila duduk viva, mati terkecing gitu lah. Itu kita orang tahulah, tapi tak ada dalam peraturan. Tapi kalau budak tu kita nak suruh cemerlang, kita lantik profesor laki tua, sebab dia letih dah baca buku, dia baca 50 muka surat pertama je, baca lalu kalah. Jadi benda tu kan tuan-tuan, tak jadi Tuhan pun tahu dah. Tak situ. Orang kata lah, kalau projek mahal-mahal untuk kabinet lulus, jangan masuk pukul 8 pagi. Kertas tu masuk pukul 1. Sebab kabinet dah lapar, dia bound ambil golek dah. Kalau lulus je lah tuan-tuan. Sama je lah tuan-tuan.
Jadi bermaksud benda-benda tu kan tuan-tuan, dia tak ada dalam peraturan, tapi kita yang mengurus tu kita. Itu kebijaksanaan manusia. Yang kita semua tahu. Siapa nak pergi temu duga, jangan masuk awal. Biasanya tak dapat sebab penemu duga tengah sehat, tengah panah enjing. Nya tanya terberok orang kena temu duga tu kan. Tapi masuklah nombor 3 atau nombor 4 sebab penemu duga dah boring dengan soalan sama. Jadi kita pun dah study hak mana keluar tu, keluar dia tanya gapo? Dia tanya gapo? Masuk dia tanya soalan yang sama. Perfect sangat jawabnya. Macam kita tengok orang buat pertandingan apa panggil ninja Amerika, ninja Australia. Siapa pergi dulu mesti tak sapa. Nombor 2 tak sapa juga. Nombor 3 dia dah tahu kat sini, lopak situ. Jadi bermaksud tuan-tuan, dunia tu dia ada sistem, dia bergerak begitu. Jadi bila dia bergerak begitu, orang sufi dia perhatilah, dia perhati sistem tu, dia perhati. Lepas tu dia sebutlah dalam kitab hikam dia. Dia kata kita ni kalau tak didorong, kita tak akan bergerak. Jadi kalau Allah nak dorong kita, salah satu perkara yang digunakan untuk mendorong ialah puji. Jadi puji itu jika kena pada kadarnya, kena pada tempatnya, maka puji itu memberi kesan baik sangat kepada orang yang dipuji. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, banyak je ayat Quran Allah puji Nabi, Allah puji diri dia, Allah puji orang-orang soleh. Jadi kalaulah puji itu tak baik, kenapa Allah buat? Kenapa Allah buat? Jadi oleh kerana Allah sebut puji-pujian itu melalui wahyu, orang yang diturunkan wahyu dah tak ada sekarang, maka Allah masih berfungsi pada kadar ketetapannya di mana dia tak akan zahir depan diri kita. Maka untuk dia memuji kita, takkanlah keluar suara dari langit. Begitu kan? Sebab kalau keluar suara dari langit, bermaksud dia sudah melanggar apa yang dia tetapkan, bahawa dia tak akan zahirkan dirinya di dunia. Jadi untuk tidak menzahirkan dirinya di dunia, tetapi berperanan memberi dorongan kepada umat-umatnya ataupun hamba-hambanya untuk terus bergerak pada Allah, maka dia pun gerakkanlah mulut manusia lain. Jadi manusia lain bila dia nak puji kita, maka Allah tak gerakkan manusia tu dengan suruh dia puji. Allah jadikan mata orang tu nampak hak comel je kat kita. Sedangkan kat kita tu ada comel, ada tak comel, tapi dia gitu. Macam saya ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang ada angle-angle tertentu orang kata ustaz. Kenapa ustaz duk kata ustaz gelap? Saya nampak tak pernah gelap pun. Jadi kalau saya nak kelentung, itulah nur iman. Betul tak? Kalau saya nak kelentung, sebenarnya bukan nur iman, dia adalah lighting. Betul lah Masjid Al-Mu'minun tu 3 lapu ala ke ustaz belakang. Putih lah tuan-tuan. Jadi nak sebutnya benda tu Allah yang masuk nampak gitu. Nak kata orang tu tak lemah, ada banyak je sisi lemah dia. Tapi dia kita sebut tadi kan, perangai Allah yang utama tu ada 2. Satu cover, satu dorong. Jadi nak cover kita, maka dia tutup je angle-angle yang menutup, menggambarkan kita tadi tak berapa elok. Kemudian dia setting kepala orang, mata orang yang tengok tu nampak hot comel je. Lepas tu orang tu pun buat conclusion berdasarkan data yang dia collect daripada matanya yang tak berapa betul tu, maka dia pun mari puji. Oh ustaz, muka macam wali-wali. Balik sampai Sungai Buloh supaya tak bawa kereta lah tuan-tuan gitu. Antara suka puji saya Haji Anwar. Betul kan? Tak tahulah dia tak jumpa ustaz lagi kali ikut. Dia jumpa 2-3 orang, dia puji je lah. Jadi bermaksud tuan-tuan, pujian itu dia tak rosak pun. Cuma dia ada kadar, dia ada masa, dia ada tempat. Jadi kalau kita sayang kepada seseorang, maka kita tirulah perangai Allah tu. Jadi bila kita tiru perangai Allah, apa yang ketara pada Allah, tutup aib dia, lepas tu dorong dia. Misalnya musim-musim nak periksa akhir tahun ataupun PT3 ni, bila keluar keputusan, kita tengok anak kita dapat apa panggil A nya 2 je, bahasa Melayu kefahaman, bahasa Melayu
penulisan. Hak lain B, C dan sebagainya. Jadi sebagai ayah yang perangainya tiru Allah sebab ngaji tasawuf. Betul kan? Sebagai ayah. Maka dia tengok je keputusan tu ada B2, A2, lepas tu C2. Dia tak bolehlah marah dengan C tu, terus dia tengok, oh, anak ayah memang Melayu tulen, DNA Melayu asli. Lepas tu anak dia berkata, kenapa ayah kata gitu? Cuba tengok bahasa Melayu je A, memanglah pengganti kepada A Samad Said ini. Itulah dulu, pujilah yang tu dulu tu. Jadi dia pun memang dia pun sambung pula ayat kita, bla 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 sembang. Kita pun tahu dalam hati putar alam sungguh anak aku ni kan. Betul kan? Lepas tu barulah kita pergi ke hot B ataupun C tu. Jadi tuan-tuan, anak kita rasa ayah dia tu hargai dia pada satu tempat, tegur dia pada satu tempat, maka dia berkata, saya berjanji ayah, SPM nanti ayah akan dapat semua A. Sebab cara cakapnya tutup yang tak itu, lepas tu dorong. Cuba tuan-tuan tukar ayat, panggil anak kita ni nama Dolah. Lah, mari sini. Bapa mu ni kat perabik pitih aku. Pergi sekolah 10 riyal nak minta. Maka ya Allah mengalah ke gajah. Ngaji bodoh tak habis-habis bapa si ni. Kan? Sedangkan kita tak tahu, mungkin cikgu dia berlanggar 3 bulan tak masuk kelas, tak tahu tuan-tuan. Jadi maksudnya ada orang dia tak nampak pun yang baik yang ada pada anak dia A. Biarlah bahasa Melayu pun tapi dia A. B-nya begitu, mungkin matematik ke sains ke apa benda, tak apalah. Sebab kalau anak tu bila kita kutuk-kutuk, anak pun dah habis. Ayah habis dah cakap. Dah habis dah. Boleh tak banding dengan CJ ayah? Oh, baru nanya tuan-tuan, tengok ayah F belakang tuan-tuan. Mana kan? Jadi anak kata kalau ayah F, ambo A, B, C, kira okey dah tu. Sebab ambo anak ayah. Kalau mana kalau kita kena macam tu? Jadi bermaksud tuan-tuan, lebih baik kita tiru perangai Allah, iaitu tutup, lepas tu dorong. Tutup, dorong. Jadi bila kita tutup itu, bukan bermaksud kita mengabaikan yang tak baik itu, bukan. Tapi sikap kita bahawa orang ni kan tuan-tuan, semuanya dia protect diri dia. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya kalau isteri saya bebel dengan saya tak kena cara, sampai mati saya kata saya tak salah. Tak, saya pandai bercakap pula, rebohlah dia. Tapi kalau dia pandai bercakap, kita pun, iyalah, abang salah. Nak makan apa? Gitulah. Kita ngakulah salah. Antara bendanya, dia sebut kita salah depan anak. Maka, kita kan ayah, mesti dilihat perfect sangat depan ayah. Ayah pula depan anak. Anak pula tengok ayah dia ketua jabatan, ustaz tasawuf, takkan nak kena marah kemuk dia kerana tak flash kecing. Oh, malu tuan-tuan. Bukan tak boleh tegur, tapi janganlah tegur masa makan tengah hari. Kita duduk dengan anak, baca doa, kita ke pun ceramahlah sikit, bersyukur pada Allah begitu. Tiba-tiba bini pun celah, bang, tadi siapa masuk tanda tak flash tu? Abang lah tu. Dia ni tobat tak mengaku, siapalah kiamat tak mengaku. Tapi cuba dia marah kat kita, ajak dia pergi masjid berdua, naik kereta. Wah, lain kali walaupun awak kecil manis, kecil ngacak, flash je lah. Saya tak flash tu sebab dia keluar air banyak, takut bazir. Kejap lagi nak pergi kecil pulak, betul kan gitu. Jadi kita pun kata yalah, air silap lah tu. Okey je tuan-tuan. Sekarang apa yang berlaku bukan masalah tegur tu, masalah awak memalukan saya depan pula anak-anak. Matilah saya, mana boleh gitu. Jadi bila macam tu, awak kena cover saya. Jadi Allah tu ajar kita gitulah. Bila kita tengok ada orang buat silap, maka kita tiru perangai Allah, cover dulu. Tapi bila jumpa masa yang sesuai, maka kita dorong. Dorong itu bermaksud tegurlah apa yang tak kena tu. Tapi takkanlah orang tu dia buat semua benda tak kenanya, adalah benda yang
yang kena tu. Jadi cerita dulu yang kena betul tu, akhir sekali ada 3 benda hamba rasa awak buat tak betul. Jadi kita pun sebut, dia kata okey lah, ada 9 benda ni hak betul, 3 tak betul. InsyaAllah saya betul kan. Tujuan kita nak suruh dia betul hak 3 tu je. Tapi sebelum kita suruh dia betul yang 3, kita puji je lah yang dia dulu bla bla bla. Jadi itu maksud Allah tadi yang difahami oleh orang sufi, dia cover dan dia dorong. Maka keluarlah hikmah pagi ini, kata Tuan Syekh, bila orang itu memuji kamu, mereka memuji kamu kerana mereka nampak yang baik-baik dari kamu. Jadi kita kena sedar, bukan kerana kita tak ada yang tak baik, Allah lah yang tutup yang tak baik itu. Maka bila dapat pujian manusia, jangan lupa memulangkan pujian itu pada Allah. Kerana selagi dia tutup lemah kita, maka selagi itulah orang akan nampak elok kita. Tapi bila dia dah tak tutup, dia tak buka, dia tak tutup je. Beza je Allah buka. Jangan kata Allah buka, sebab bila Tuhan kata Allah buka, bermaksud Allah tu jahat. Allah tak tutup bermaksud dia biarkan kita. Jadi bila dia biarkan kita, dengan sendiri nampaklah yang tak baik. Jadi bila nampak tak baik, maka orang pun kuranglah puji kita. Maka kita pun akan dilihat sesuatu yang tak baik. Jadi itu hikmah pada pagi ini. Bila orang memuji kamu, mereka memuji kerana mereka melihat yang elok-elok pada kamu. Dan yang elok itu kelihatan kerana Allah tutup yang lemah pada kamu. Maka bila kamu dipuji, jangan lupa berterima kasih kepada Allah, kerana pujian itu, bila kamu berterima kasih pada Allah, tidak memudaratkan kamu. Jadi saya setakat itu dulu. Saya pun ada keluarga di rumah. Hari ini nampak kena cari nasi kerabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.